Kan dah keluar muka kamu kan? Semua ada ni. Apa di sini? 28. Okay. Alright. Saya akan share PowerPoint ni. Ni PowerPoint yang kamu apa namanya? Download patutnya di CDOS tersebut. Saya dah buat ni. Perancangan awal saya nak videokan untuk kamu tapi tak sempat. Jadi saya akan kuliah secara live ni dengan kamu begini. Jelaskan ni. Okay, untuk topik yang pertama. Okay, sebelum tu paparan jelas tak? Kalau tak jelas, saya kena buat just Jelas. Okay, alhamdulillah. Okay, Engineering Mathematics 2. Okay, topik 1.0 Indices and Logarithms. Okay, selesai daripada kita belajar topik ini, apa yang perlu kamu fahami adalah yang pertama, 1.1 ni explain laws of indices. Okay, dalam 1.1 ni dia ada define index dan dia ada simplify index expression by using laws of indices. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, insyaAllah pertemuan yang kedua nanti kita akan masuk apply laws of logarithms. Kan dia ada subtopik dia 1, 2, 3. So untuk hari ni kita akan masuk pada 1.1 ni terlebih dulu, explain laws of indices. Okay, exponent dia benda yang sama. Okay, sebutan. Okay, term. Term dia adalah benda yang sama lah, index ataupun exponent. Okay, seterusnya okay, ini contoh. The lowest factor of 2000 are 2 times 2 times 2. Okay, times 2 ada berapa ni? 2 ada 1, 2, 3, 4. Okay, times 5, times 5, times 5. Okay, ada 3, 5. Okay, sekiranya kamu darabkan 2, darab 2, darab 2, darab 2, darab 5, darab 5, darab 5, dia akan memberikan jawapan 2000. Kalau tak percaya tu tekan calculator. Okay, 2000. Jadi, okay, daripada sini, dia boleh diringkaskan sebagai these factors are written as 2 the power of 4, okay, times 5 power of 3. Okay, maksudnya 2 kuasa 4 darab 5 kuasa 3. Maksudnya daripada sini kamu boleh convert. Okay, daripada sini dia digambarkan seperti ini. Ini mudah aja, basic ni. Saya akan lajukan sikit. Ini adalah 5 kuasa 3. Okay, hasil darab ni adalah bersamaan dengan 2000 ni. Ini contoh. Contoh penceritaan berkaitan dengan indeks ini. Okay, define index. Okay, dalam 1.1.1 ni kita diminta untuk define index. Jadi itu adalah dia punya ceritanya. Okay, next slide. Kalau ada benda dibincangkan, kena sebut where 2 and 5 are called bases. Okay, 2 dengan 5 ni. 2 ni adalah base. Okay, base. Bases. Okay, base. Kalau satu base lah. Base. Okay, sementara itu number 4 and 5. 4 and 5 salah ni. 2 dan 5. 4 and 3 4 and 3. Sorry, betul kan? 4 and 3 are called indices. Okay, 4 and 3 are called indices. Okay, ada 2 kan indices. Indeks dia lah. Ini adalah indeks bagi 2, ini indeks bagi 5. Okay, kamu kena tahu apa di sini. Yang pertama, apakah yang dipanggil sebagai base, apakah yang dipanggil sebagai indices ataupun indeks ataupun exponent. Okay, nombor 4, nombor 3 ni dipanggil sebagai indeks ataupun exponent. Okay, base. Saya kata okay, samakan base. Okay, tengok dia punya indeks ataupun tengok dia punya exponent. Apabila saya sebut perkara sebegitu dalam pembelajaran untuk seterusnya nanti, kamu tahulah apa yang saya maksudkan. Kedudukan nombor tersebut di mana. Okay, itu asas yang perlu kamu ketahui. Okay, seterusnya, when an index is an integer, it is called a power. Okay, apa yang dimaksudkan? Okay, 2 kuasa 4. Okay, 2 kuasa 4. Ataupun dalam sebutan kita ada 2 to the power of 4. 2 to the power of 4. 2 kuasa 4 lah. Bahasa Melayu dia lagi ringkas 2 kuasa 4. Senang. Kalau bahasa Inggeris ni panjang 2 to the power of
4. Okey. Itu maksud dia. Okey, di mana 4 tu adalah indeks ataupun eksponen. Ada setengah buku kalau kita buat rujukan disebut sebagai eksponen. Benda yang sama lah. Okey, eksponen. Okey, faham? Faham. 2 tu adalah base. Saya tanya, saya jawab. 2 tu adalah base. Okey. Dan ini adalah 5 to the power of 3. Sebab kita berada pada defined index kan. So saya ceritakan benda yang asas ni. Di mana 5 ni adalah 5 ni apa tadi? Plus Base. base. 3 ni Index. index atau eksponen. Okey. Very good. Faham dah tu? Okey. Next slide. Special names may be used when the indexes are 2 and 3. Dia ada special name dia. Okay, special name dia. Kalau power dia ada 2 ataupun 3. Okay, apa yang dimaksudkan? Okay, it's being called square and cube. Kalau 2 ni adalah square. 2. Contohnya 4 square. Maksudnya 4 kuasa 2 lah tu. Maksudnya kalau 6 cube, maksudnya 6 kuasa 3. Okey. 7 kuasa 2. 7 to the power of 2 sebagai contoh. Itu dipanggil sebagai 7 square. Okey. Kalau 9 kuasa 3. 9 to the power of 3 dipanggil sebagai 9 cube. Boleh? Tak ada pun keluar soalan macam ni. Tuliskan dalam bentuk perkataan. Tak ada. Dia suruh kamu kira je nanti. Tapi ini adalah pengetahuan asas yang perlu kamu ketahui dalam belajar berkaitan dengan indeks. Okey. Kalau 2, kalau 2 apa? Kuasa berapa tu? Kalau tak ada ditulis kuasa di sini. 1. 1. Kalau 2 tu tak ada tulis kuasa, itu adalah 1. 2 kuasa 1. Jarang kalau tulis 2 kuasa 1. Kalau tak tulis tu adalah 2 kuasa 1. Kuasa dia adalah 1. Power dia adalah 1. Okey, itu seterusnya reciprocal. The reciprocal of a number is when the index is -1 and its value is given by 1 divided by the base. Apa maksud dia? Okay, maksud dia adalah contoh reciprocal of 2. Apa maksud reciprocal of 2? Dia adalah bersamaan dengan 2 kuasa -1. Kalau ditukar dalam bentuk pecahan, dia adalah sama dengan 1/2. Okay? Dalam perpuluhan dia /0.5. Okay. Kalau dapat 2 kuasa -1, itu adalah bersamaan dengan 1/2 atau 0.5. Cara penulisan dia. Itu adalah panggil reciprocal. Okey, seterusnya reciprocal of 5. Apa maksud reciprocal of 5? Dia adalah 5 to the power of -1. Itu maksud dia 5 kuasa -1 ataupun 1/5. Okey, ataupun kalau tekan kalkulator 0.2. Itu maksud dia. Okey, kalau kamu jumpa nilai-nilai begini, dia boleh juga ditulis dalam bentuk pecahan sebegini. Nanti dalam solution untuk problem solving berkaitan dengan indices ini, nanti akan berjumpa perkara-perkara sebegini. Kalau -1 power dia, kamu tukar dalam bentuk pecahan, bagaimana bentuk dia? Yang tu perkara-perkara tersebut kamu kena ketahui dengan baik. Okey, sebab di peringkat asas ni saya dah terangkan. Okey, next. Okey, square root lah. Tadi reciprocal, ni square root. The square root of a number is when the index is 1/2. 1/2. And the square root of 2 is written as 2 to the power of 1/2 or square root of 2. Kan? Ni adalah bersamaan dengan punca kuasa 2. Kalau dia kuasa dia setengah, dia membawa maksud punca kuasa 2. Saya yakin itu kamu tahu juga. Okey? Itu kamu dah tahu sepatutnya. Alright. Apa maksudnya? Contohnya 3 darab 3 sama dengan 9. Okey? Maksudnya punca kuasa 9 sama dengan 3. Okey? Itu maksudnya. Maksudnya ini. 3 darab 3 sama dengan 9. Punca kuasa 9 sama dengan 3. Okey. -3 darab -3
sama 9 juga, sama dengan 9 juga, betul tak? Sama kan, positif 3 darab positif 3 pun 9, negatif 3 darab negatif 3 pun 9. Jadi punca kuasa 9 dia ada dua jawapan, positif 3 dan negatif 3. Sebab tu dalam jawapan kita tulis tu positif negatif 3. Okay. Jadi there are always two answer when finding the square root of a number, and is shown by putting both a positive and a negative sign in front of the answer to a square root problem. Okay. Kalau melibatkan punca kuasa 2, kita ada jawapan positif negatif, ingat. Okay. Okay. Just square root of 9 equal to plus minus 3. Itu jawapannya. Itu yang saya masukkan. Okay. And ni. Dan dalam bentuk ni seperti yang saya sebutkan tadi, kalau power dia adalah 1/2, dia bersamaan dengan square root. Square root bagi dia punya ni nombor ni. Punca kuasa 4 sama dengan plus minus 2. Okey. Kena peka dengan benda ni dan kena faham betul-betul cara penulisan dia. Okey. Next. Okay, and then law of indices. Okay. Sekarang kita dah masuk kepada hukum indeks. Ada beberapa hukum indeks kan saya yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Okay, kena perhatikan betul-betul. Sebab hukum indeks ni dia akan membantu kamu untuk menjawab soalan-soalan dengan betul. Salah penggunaan hukum indeks ni maksudnya kamu akan tersesat dalam mencari jawapan. Kena ingat. Okey. Apa dia law of indices? When simplifying calculation involving indices, certain basic rules or laws can be applied. Called the laws of indices. Okey. Itu dia punya maksud umum bagi law of indices. Okey. Cuba kita tengok yang pertama. Lihat yang pertama. Okey. Hukum yang pertama ni apa dia punya gambarannya? When multiplying two or more numbers the same base. Okay, same base. Dia punya keyword dia sini adalah same base. Okay, the indices are added. Okay, kita tengok dia punya hukum. Ini contoh. 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 4. Maksudnya base dia sama. Base dia adalah 3. Okay, jadi kita selesaikan sebegini. 3 kuasa 2 tambah 4. Apabila di sini darab, jadi solution kita, power dia kita boleh tambahkan. Okey, itu maksudnya. Jadi jawapan kita adalah 3 kuasa 6. Okey, sebab 2 tambah 4 adalah 6. Jadi jawapan kita adalah 3 kuasa 6. Okey, ini pun boleh selesaikan, tekan calculator, dapat dah, kamu akan dapat jawapan dia. Jadi ini adalah gambaran bagi law of indices yang pertama yang kita belajar pada hari ini adalah a to the power of m times a to the power of n equal to a to the power of m plus n. Boleh? So yang first, kalau darab, okay, ingat tu, kalau darab, okay, dia punya kuasa ni kita akan tambahkan. Itu maksudnya. Okay. A ni sebarang integer lah, ataupun perwakilan. Dia jadi 10, 100, 1000 ataupun dia guna X, Y, Z. Okay. M, N ni adalah biasanya dalam bentuk nombor. Begitu. Boleh? Boleh kan? Simple. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita melaju sikit. 10, 37. Okay, yang kedua, when a number is divided by a number having the same base, the indices are subtracted. Okay. Tadi adalah darab. Sekarang adalah bahagi. Okay. Bahagi. Okay. Syarat same base. Okay. Base dia sama. Jadi the indices are subtracted. Okay. Kuasa dia kita akan tolak. Okay. Contoh. 3 kuasa 5 per 3 kuasa 2. Ataupun 3 kuasa 5 bahagi 3 kuasa 2. Dia boleh saja tulis dalam bentuk ini. Cara penulisan lain bagi soalan sebegini adalah 3 kuasa 5 bahagi 3 kuasa 2. Saya yakin ini basic ini kamu kena tahu betul-betul. Kalau tak, hari itu terang
dia dah bentuk pecahan. Ni guna tanda bahagi tak? Sama lah tu kan. Sama je. Itu jangan tanya soalan macam tu nanti buat malu orang kampung kita. Okey. Apa kita punya solution? Jadi sama dengan 3 kuasa 5 tolak 2. Sebab dia kata kalau same base, maksudnya the indices are subtracted. Okey, maksudnya kita tolakkan nilai indeks dia ataupun eksponen dia ataupun kuasa dia. Itu benda yang sama. Yang sebutan yang ada pelbagai nama. Macam kita lah, kadang-kadang nama kita siapa nama contohnya nak tengok nama lah. Siapa nama? Bagi nama seorang. Contohnya Sanjay Jason. Sanjay Jason ada tak begini? Yes, sir. Ada. Contohnya Sanjay Jason. Ni nama dia dekat IC. Mungkin kat rumah dia panggil boy kan. Kat rumah panggil apa? Ayah panggil apa? Ayah panggil apa? Sanjay. Sanjay. Padahal Sanjay Jason jarang dia panggil Sanjay Jason. Kalau dia marah baru panggil Sanjay Jason. Betul tak? Kan? Begitulah. Dia ada banyak nama. Kadang dia panggil indices, exponent ataupun kuasa gitu. Alright? Itu contoh. Okey. Dan kalau kita selesaikan ni 5 tolak 2 jadi 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 berapa Plus 3 kuasa 3. 27. 27. Okey. 27. Okey. Okey. Jadi cerita ini adalah diringkaskan dalam law of indices ini. Okey. A kuasa M per A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Okey, gitu. Tadi tambah N. Kalau darab, tambah. Kalau bahagi, tolak. Okey. Kena betul je. Okey, number 3. When a number which is raised to a power is raised to a further power, the indices are multiplied. Okey, apa maksud dia? Contoh. Okey. 3 kuasa 5 kuasa 2. Okey. 2 kali kuasa. Apa yang perlu kita lakukan adalah 3 kuasa 5 darab 2. Maksudnya, kuasa yang di luar ni kena darab dengan kuasa yang di dalam. Itu maksudnya. Okey, didarabkan. Apa didarabkan? Dia akan dapat 3 kuasa 10. Itu maksud dia. Okey, dia adalah law of indices yang ketiga ni. Okey, A kuasa N bersamaan dengan A kuasa M darab N. Alright. Itu satu. Sekiranya begini, dia adik-beradik ni. Ini ada satu saja nombor di sini. Di sini ada 2 X, Y, betul? Kalau begini, X kuasa 1, Y kuasa 1. Kuasa 3 di luar tu. Dia akan jadi X kuasa 3, Y kuasa 3. Maksudnya kuasa ni dia akan didarabkan dengan sesiapa sahaja yang ada dalam bracket ni. Itu maksud dia. Jadi itu adalah law of indices bagi AB kuasa N sama dengan A kuasa N, B kuasa N. Dia adik-beradik ni. 2 ni adik-beradik. Cuma di sini ada anak tunggal, ada A saja. Di sini ada 2 orang. Jadi wang poket ni diberikan kepada kedua-duanya untuk berlaku adil. Dia umpama macam tu. Kalau ni memanglah dia seorang saja kan. Dia umpama macam tu. Kalau kita dah dalam kekeluargaan begitu, wang poket dia bagi kepada abang, dia bagi kepada adik. Ada 2 kena bagi. Gitu. So, dia punya power tu adalah sama. Maksudnya didarabkanlah. Kalau 3, jadi kuasa 3, kuasa 2. Kalau contoh, sebagai contoh, X ni kan. X ni, X kuasa 2, Y kuasa 3. Dikuasakan dengan 2. Dia sama dengan berapa? Seperti cerita tadi, dia kena darabkan kedua-duanya. Jadi jawapan kamu adalah X kuasa 4, Y kuasa 6. Faham? Faham tak? Okay, Faham, sir. Faham, sir. Online tu lah. Online ni macam seolah macam cakap seorang. Sebab saya tengok skrin tau. Saya tak tengok kamu. Saya tengok apa slide ni. Entah bila saya buka apa paparan yang meet tu, saya tengok tinggal saya seorang yang student semua keluar. Saya tak nak begitu. Okay. Ini adalah law of indices yang ketiga. Okay, yang keempat, when a number has an index of 0, its value is 1. Apa maksudnya? Okay,
3 kuasa kosong sama dengan 1. Okey, maksudnya A kuasa kosong sama dengan 1. So, siapa saja apa saja nombor, dia kuasakan kosong sama dengan 1. 10 kuasa kosong sama dengan 1. 1000 kuasa kosong sama dengan 1. Itu maksudnya. Maksudnya A to the power of 0 equal to 4. Okey, kena ingat. Dalam exam ke penilaian dia diberi law of indices, law of logarithm semua diberi. Cuma tugas kamu adalah kamu kena tahu nak gunakan dia. Okey, hari ni kita bincang satu demi satu berkaitan dengan law of indices. Okey. Dan di hujung nanti kita akan tengok latihan ataupun contoh-contoh pengiraan dia. Dan di hujung siaran kamu akan buat tutorial exercise. Alright. Okay. Dan yang kelima, a number raised to a negative power is the reciprocal of that number raised to a positive power. Apa maksud dia? Reciprocal tadi ingat? Kita dah belajar reciprocal tadi. Maksudnya 3 kuasa negatif 4. Apa maksud 3 kuasa negatif 4? Dia adalah, kalau kita tulis, cara lain kita tulis 3 kuasa negatif 4 adalah 1/3 kuasa 4. Okay. Bila dia dalam bentuk pecahan, yang kuasa ni kalau kita jadikan dia pecahan, dia akan jadi positif pada bahagian denominator ni. Bahagian denominator dia akan jadi power positif. Positif power. Itu maksud dia. Maksud untuk law of indices ini. Similarly 1/2 kuasa negatif 3, dia adalah sama dengan 2 kuasa 3. Begitu. Di sini negatif, jadikan dia pecahan, reciprocal, dia akan jadi kuasa jadi positif. Kalau kuasa dia negatif dalam bentuk reciprocal ini, kalau ditulis dalam nombor bulat, dia akan jadi 2 kuasa positif 3. Kalau dia tukar-tukar keadaan situasi tersebut, kamu jangan keliru. Apa jua soalan yang datang tu, apabila kamu faham konsep dia, insyaAllah kamu akan dapat menjawab dengan betul. Alright. Itu yang seterusnya, di mana law of indices ini adalah A to the power of negative n equal to 1/8 power of n. Di mana A tidak boleh sama dengan kosong. Kalau A ni kosong, dia tak jadilah. Ini adalah law of indices yang keberapa ni dah? Yang keberapa dah ni? Yang kelima lah kan? Tu saya tulis 5. Yang kelima. Saja saya tengok kamu alert tak dengan apa yang saya syarahkan. Next. Number 6. When a number is raised to a fractional power, the denominator of the fraction is the root of the number and the numerator is the power. Ada dua bahagian di sini, kena faham. Kalau dalam bentuk power dia, dia punya kuasa tu bahagian indices tadi, index dia adalah fractional power. Denominator bagi fraction tersebut adalah the denominator of the fraction is the root. Maksudnya dia akan jadi root dia dan numerator akan jadi power dia. Itu dari segi penyataan dalam bentuk teks ayat. So dari segi penulisan dia, ini maksud dia. Sekiranya kita punya dia punya number of raised tu adalah 2/3 dalam bentuk fractional power. 2/3 ni fractional lah. Jadi bahagian denominator dia adalah 3. 3 ni adalah dia gambaran bagi dia punca kuasa berapa. Kalau sini maksudnya 3, maksudnya dia adalah punca kuasa 3. Contoh beginilah. Kalau 8, kalau begini saja, 8 kuasa 1/3, dia adalah punca kuasa 3/8. Oleh kerana dia ada numerator. Numerator dia ada 2 di sini. Jadi numerator ni akan bersama-sama dengan nombor ini di dalam nombor punca kuasa 2 ni. Punca kuasa 3 ni. Jadi 8 kuasa 2. Itu kedudukan dia. Maksudnya dalam bentuk ini, kamu kena tahu untuk menulis dalam bentuk yang di sebelah kanan ni. Dan dalam bentuk yang sebelah kanan ni,
kamu kena tahu tulis dalam bentuk sebelah kiri. Maksudnya kiri ke kanan, kanan ke kiri, kamu tahu bagaimana nak tukarkan dia. Okay, nak terjemahkan dia. Okay. Alright. Okay. Di sini kalau kita selesaikan dia persamaan dengan 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okay. Maksudnya apa? Di sini punca kuasa 2 bagi 8 kuasa 2. 8 kuasa 2 berapa? 64. Betul tak? 64. Punca kuasa 3 bagi 64 adalah 4. Betul? 4 darab 4, 16. 16 darab 4, 64. Betul tak? Okey, itu maksud dia. Alright. Dan begini, kalau begini, apa maksud dia? Kalau setengah ni senang. Setengah ni tadi kita dah belajar di awal tadi, setengah ni adalah punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Kita tak tulis 2 ni. Saya yakin, saya harap tak berjumpa ada pelajar saya tulis punca kuasa 2, ada tulis nombor 2 kat luar. Sebab orang tak tulis. Kalau tak tulis tu orang tahu tu adalah punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 3 dan ke atas orang akan tulislah 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey. Okey. 25 kuasa 1/2 adalah sama dengan punca kuasa 2 25 kuasa 1. Ini untuk penerangan. Saya tulis untuk penerangan saja. Okey, dalam penulisan sebenar nanti kuasa 1 pun dah tak tulis. Ini adalah untuk saya terangkan kedudukan 1 tu di mana dan 2 tu di mana. Tetapi realitinya dalam matematik dia ditulis sebagai punca kuasa 25. Tulis begitu saja. Okey. Okey, 25 punca kuasa 25 adalah plus minus 5. Okey. Dia kena plus minus 5. Okey. Okey, mudah sikit. Okey, law of necessity yang berkaitan adalah A kuasa M per N adalah sama dengan punca kuasa N bagi A kuasa M. Okey. Itu dia. Yang ke-6. Law of necessity yang ke-6.